Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 5 yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini kita akan bincang satu tajuk yang baru, iaitu langkah-langkah pembentukan Malaysia. Kamu boleh merujuk tajuk ini di dalam buku teks muka surat 4. Okey, kita tengok sama-sama slide-slide yang cikgu sediakan untuk kamu. Okey, selepas kamu mengikuti video ini, kamu akan dapat menyenaraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia dengan betul. Okey, kamu dapat senaraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia dengan betul. Okay, jadi kamu dengar dan cuba kamu faham betul-betul di samping kamu merujuk buku teks yang ada di muka surat 4. Okey, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Pada bulan Mei 1961, Tengku Abdul Rahman telah menyatakan idea ataupun satu gagasan pembentukan Malaysia. Bermula daripada itu, usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia telah dipergiat. Cikgu harap kamu masih ingat lagi sebab apa Malaysia ini perlu dibentuk, sebab-sebab pembentukan Malaysia. Jadi kamu ulang balik, kamu lihat balik pada tajuk yang sebelum ini. Okey, hari ini kita nak bincang tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey. Pada Julai 1961, okey, tadi kita tengok Mei 1961 usaha-usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia dipergiat. Pada Julai 1961, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Okey, satu jawatankuasa ni dah ditubuhkan untuk beri penerangan kepada semua rakyat tentang kenapa kita perlu membentuk Malaysia. Jadi jawatankuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong perbentukan Malaysia. Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Suruhanjaya ini dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt. Di sini ada 5 orang ahli Suruhanjaya Cobalt. Okey. Dari kiri itu Sir Anthony Abel, Tun Muhammad Ghazali Syafi'i, Lord Cobalt, Tan Sri Wong Pauni dan Sir David Waterston. Okey. Kemudian langkah yang seterusnya, pada September 1962, satu referendum telah diadakan di Singapura. Referendum ini bermaksud pungutan suara. Okey. Jadi hasil daripada referendum itu, penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Pada Julai 1963, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menerima cadangan daripada Suruhanjaya Cobalt. Berapa orang ahli Suruhanjaya Cobalt? Masih ingat lagi? Okey, hasil daripada persetujuan ini, hasilnya persetujuan ini dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Okey, Suruhanjaya Cobalt ni apa tujuannya Suruhanjaya Cobalt ditubuhkan? Untuk nak menilai pendapat siapa, nak menilai pandangan siapa. Kamu kena rujuk balik nanti. Jadi hasilnya persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia, dan perjanjian Malaysia ini telah ditandatangani oleh Wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara ataupun Sabah dan Singapura. Inilah peta Malaysia yang gambar bendera Malaysia ini ialah Persekutuan Tanah Melayu, yang ini bendera Singapura, yang ini bendera Sarawak, dan ini bendera Sabah ataupun Borneo Utara. Ini bendera yang sebelum Malaysia terbentuk. Inilah bendera negeri Sarawak dan bendera negeri Sabah. Okey. Pada Ogos 1963, pembentukan Malaysia telah mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Kenapa agaknya mereka menentang pembentukan Malaysia? Okey. Kenapa mereka menentang pembentukan Malaysia? Namun, penyelesaian dicapai dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB datang untuk meninjau pandangan penduduk Sarawak dan Borneo Utara terhadap pembentukan Malaysia. Hasil daripada tinjauan itu, majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara ataupun Sabah bersetuju dan menerima idea pembentukan Malaysia. Okey, yang ini ialah peta Asia Tenggara. Cikgu cuba bulatkan negara Filipina.
Cikgu cuba boldkan Indonesia, bagi perkataan Indonesia tu lebih tebal. Okey, yang warna merah itu semuanya itu wilayah-wilayah Indonesia. Yang warna hijau tu ialah Filipina. Okey. Jadi, cikgu tanya soalan yang tadi, kenapa Filipina dan Indonesia menentang pembentukan Malaysia? Jadi daripada peta ini kita dapat faham mereka menentang pembentukan Malaysia kerana mereka masih menganggap Sabah ataupun Borneo Utara dan juga Sarawak adalah wilayah mereka. Mereka nak ambil. Mereka kata itu dan mereka yang punya. Jadi Sabah itu Filipina yang punya, Sarawak itu Indonesia yang punya. Mereka rebut wilayah itu untuk dijadikan sebahagian daripada negara mereka. Tetapi wakil PBB yang datang berjumpa dengan penduduk di Sabah, berjumpa dengan penduduk di Sarawak, majoritinya bersetuju dengan idea pembentukan Malaysia. Jadi apabila semua dah setuju, majlis menandatangani perjanjian Malaysia diadakan di London, yang mana Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menandatangani perjanjian Malaysia. Okey, terbang ke London untuk menandatangani perjanjian Malaysia. Jadi pada 16 September 1963 Malaysia diisytiharkan. Sebab itu setiap kali 16 September setiap tahun, okey, kita akan bercuti. Kamu pun sudah maklum, kita akan bercuti sebab untuk meraihkan, untuk mengingati tarikh pembentukan Malaysia. Okey, kita ulang balik. Okey, langkah-langkah pembentukan Malaysia. Okey, cadangan Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman, dia telah mencadangkan penggabungan 5 wilayah, penggabungan 5 jajahan iaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara yang baru. Okey. Kemudian 19 Februari 1962 Suruhanjaya Kobot ditubuhkan. Menyiasat pandangan dan tindak balas penduduk Sabah dan Sarawak. Bersetuju ke? Tak bersetuju ke? Mereka telah mendapatkan pandangan daripada penduduk Sabah dan Sarawak. Kemudian 21 Jun 1962 laporan Suruhanjaya didapati. Okey, pandangan daripada 4,000 orang rakyat telah dikumpul, termasuklah memorandum-memorandum daripada pelbagai pihak, dan hasilnya lebih 80% daripada pandangan dikumpul bersetuju dengan idea itu. Idea itu apa? Idea pembentukan Malaysia, dan satu laporan telah dihantar kepada kerajaan British. Jadi pada 9 Julai 1963 perjanjian ditandatangani, yang mana Tunku Abdul Rahman telah pergi ke London untuk menandatangani perjanjian Malaysia bersama-sama dengan wakil kerajaan British, Persekutuan Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura. Dan akhirnya pada 16 September tertubuhlah Malaysia. Okey, tertubuhlah Malaysia. Sejarah itu dibuat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Jadi rasa itu sahaja langkah-langkah pembentukan Malaysia yang dapat cikgu terangkan kepada kamu dalam video ini. Okey, jadi kamu jawablah soalan-soalan yang akan diberi di dalam Google Form nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.